puan, ramah pada hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, Nurul Hala bersama rakan-rakan Nur Anwar Adila dan Syed Firdaus. Kami merupakan pelajar program PACE UMM bagi semester Januari 2024-2025. Sebelum kita meneruskan sesi temu ramah kita, sudah kiranya puan untuk memperkenalkan diri dan menceritakan serba sedikit latar belakang perkhidmatan puan. Terima kasih Syahna. Selamat petang, salam sejahtera, selamat petang kepada semua. Firstly, terima kasihlah kerana memberi peluang untuk menjayakan jawatan. Okey, nama saya Rabi Menaha, anak perempuan Sakitatan. Saya jawatan saya adalah sebagai Timbalan Pengarah Timbalan Pengarah Perkeso Wilayah Tuan Kuala Lumpur. And then saya telah berkhidmat selama hampir 30 tahun. Saya bersama dengan Perkeso. Dan of course saya telah melakukan tugas saya sebagai pegawai pemeriksa dan of course kita ada rank and file, and selama 30 tahun telah berkhidmat di pelbagai cawangan, pejabat tempatan, dan akhirnya di sini pejabat negeri juga. So, pejabat negeri wilayah persekutuan ini merupakan pejabat besar pengoperasi dari segi pengoperasian. Bagaimana organisasi ini telah menyesuaikan strategi komunikasi semasa dan selepas pandemik COVID-19 untuk memastikan keberkesanan dalam penyampaian maklumat kepada pekerja. Okay, thank you for this beautiful question. Kita pun dah post pandemic, I think before. So pada ketika tu it looks like very new but still fresh lah. Pada ketika tu Perkeso sebagai satu agensi badan berkanun adalah paling penting dari segi menjaga dan memberi perlindungan kepada warga kerja rakyat Malaysia So dalam hal tu Perkeso telah membangunkan beberapa security features even before pandemic. One of it is the business continuity plan. Yang itu adalah sangat penting bagi organisasi yang besar di mana mereka perlu membangunkan business continuity plan ni supaya penyampaian perkhidmatan tidak terjejas. So pada ketika pandemik kita berdepan dengan pandemik hit us during that time 2020, first thing kita dah activatekan business continuity plan kita, iaitu kesinambungan plan kesinambungan perniagaan. Okay, that is one of the most important element yang kita telah ada ketika itu, di mana tujuan PCM ni adalah untuk mana yang saya maklumkan tadi, supaya penyampaian perkhidmatan kita tidak terjejas. So that is the main motive. So when the pandemic hit kita itu, first thing of course everyone was dalam keadaan yang very stressed and all that. So we activated BCM plan. Okay, what is in the BCM plan? Of course, kita telah adakan first thing jawatan kuasa pandemik yang akan menguruskan apa yang patut dibuat dalam keadaan pandemik itu. So what we did, kita telah menyesuaikan first thing is strategi komunikasi kita. Okay, semasa pandemik, di mana langkah-langkah untuk memastikan penyampaian perkhidmatan tidak terjejas. Adakah organisasi ini telah melibatkan pekerja dalam proses pengambilan keputusan atau perancangan strategi komunikasi semasa dengan selepas pandemik? Okay, that part of course agensi Perkeso ni dia melibatkan 3 pihak berkepentingan. Okay, pihak kerajaan, wakil pekerja dan wakil majikan.
So apa-apa keputusan yang kita come up with, kita keluarkan adalah berdasarkan daripada penglibatan tiga-tiga pihak ini. So apa-apa keputusan adalah untuk perancangan strategi komunikasi semasa dan selepas pandemik pun kita melibatkan juga pekerja dan majikan lah dalam segala keputusan ni. Dan of course dalam pembentukan strategi komunikasi ini penting untuk memastikan maklumat disampaikan dengan efektif. Itu yang sangat penting. So of course, dan perlu relevan lah. That's why kita adakan discussion. Whichever relevant, kita melibatkan pekerja dan majikan. Puan, selamat petang. Saya Syed Firdaus. Yes, Saya ingin bertanyakan next question untuk Puan. Apakah cabaran utama dalam menguruskan komunikasi semasa dan selepas pandemik? Adakah organisasi ini telah memperkenalkan langkah-langkah khusus untuk mengatasi cabaran tersebut? Okay. Of course, semasa pandemik cabaran how to say, memang tercabar lah. You know, because masa tu not certain what's going to happen. Not certain. We have a lots of PKPs and PPKPs, naming lah, I pun dah hampir lupa. So all this peralihan pada ketika itu memang memberi cabaran kepada pengoperasian Perkeso. Memang terjejas. So we have to follow the orders of the day from the, of course, the health department, seperti mana semua rakyat. And bagaimana kita menguruskan cabaran itu adalah daripada komunikasi yang seperti mana saya maklumkan tadi, through calls, especially emergency calls, through emails and also Google Meet. So this is how we communicate. And communication ni is very uncertain. Timing pun very uncertain. So sometimes when pengurusan atasan, they have the meeting di ibu jabat. After the meeting, immediately after the meeting, sometimes they just alert us begitu. So we have to be on toll lah, standby all the time. So, Konteks kerja jarak jauh ataupun fleksibel semasa COVID-19. untuk memastikan kecakapan komunikasi semua peringkat bekerja jarak jauh pasca COVID ni, Perkeso telah mengambil langkah-langkah lah. So antara langkah yang terpenting adalah penambahbaikan dari segi infrastruktur teknologi. Okay, so of course telah melakukan heavy investment dalam infrastruktur teknologi bagi membolehkan komunikasi yang lancar di antara semua peringkat kerja, termasuklah sambungan internet dan juga alat komunikasi talian lah. So we know the importance of this. At the same time, kita juga membangunkan budaya kerja yang menggalakkan tanggungjawab lah yang lebih, dan mereka rasa selesa dan boleh berkomunikasi secara terbuka. Sebab ini terhadap komunikasi di organisasi. Okay, like what I said lah, setelah COVID-19 has shaped a new landscape in terms of dunia komunikasi. So of course, Perkeso is not this one, it's exceptional. So cabaran semasa COVID-19 is kita telah mengadakan effective communication lah, like what I have emphasized from the first soalan tadi. First thing, kita activatekan setiap organisasi yang stable ni perlu ada BCM lah, maksudnya kesinambungan perniagaan plan, perancangan itu business continuity plan is the must. And because of that continuity plan itulah yang kita survive dan kita percaya untuk menangani cabaran COVID-19, di mana one of the main item is communication. And of course
being an agency, frontline agency for rakyat Malaysia, warga kerja, kita ada strong technology base dan kita masa tu telah aktifkan cara komunikasi efektifnya melalui dalam talian dan penyampaian maklumat dalam talian ni dari semasa ke semasa. Terima kasih Puan untuk kesimpulan tersebut. Diharap agar organisasi Puan akan sentiasa terus maju ke hadapan dan sekian daripada kami. Salam sejahtera. Terima kasih.